نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan seluruhnya, seluruh makhluk yang kita nampak, yang kita tidak melihatnya. Kesemua makhluk adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin, yang baik, yang buruk, yang muslim, yang belum muslim, dan juga yang halal dan yang haram. Kesemua adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Dan apabila Allah jadikan kesemua itu, Allah juga mengingatkan hamba-hambanya yang beriman supaya pilih yang terbaik. Dan mereka yang ingin mencari keredaan Allah mesti berusaha untuk mengikut apa yang ditentukan oleh Allah buat mereka. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin dan segala hukum hakam yang ada kaitan dengan hukum Allah Rabbul Alamin. Supaya manusia tidak mulai takwil dan mengikut pendapat masing-masing, nafsu masing-masing dalam beragama. Supaya urusan agama mereka mengikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah muslimin dan muslimat, kita sebagai talib ilmu, iaitu student of knowledge, orang yang selalu mencari ilmu, apa yang paling penting ialah niat kita. Niat kita sangat penting. Lalu niat ini bermula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amalan semua bermula dengan niat. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah ingatkan kita, di antara isi kandungan hadis itu ialah innal a'malu bil khawatimi. Artinya setiap amalan yang kita lakukan, walaupun niat kita bagaimana baik, ikhlas pada awalnya, tetapi yang lebih bernilai, yang menentukan apa yang kita buat itu diterima Allah atau tidak, ialah niat yang terakhir. Kadang-kadang apa kita buat, amalan yang kita lakukan, pada awalnya niat kita alhamdulillah nak cari keredaan Allah, niat kita nak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kadang bila akhirnya bila kita diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, kita mulai meninggalkan niat yang asal tadi dan kita akhiri dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih penting ialah al-khawatim, ialah yang terakhir, bukan yang mula. Tidak mustahil kita lihat akhir-akhir ini ramai orang-orang satu ketika faham Quran dan sunnah, pejuang sunnah, tetapi pada akhirnya ada yang menjadi pejuang Syiah pun ada yang memperjuangkan ahli bid'ah dan ahli-ahli tarikat dan yang lain-lain. Asalnya sunnah, ya, tetapi
bila Allah uji mereka dengan beberapa ujian, mungkin mereka ditawar dengan beberapa tawaran, khususnya izzah dari manusia. Izzah dari manusia artinya kalau kita ingin puji-pujian dari manusia, manusia mungkin akan memuji kita, memuja kita, sehingga kita sebagai seorang alim akhirnya kita ingin menjadi seorang yang lebih tinggi daripada itu, mau dihormati, mau diambil berkat oleh murid-muridnya, dicium tangannya, dipegang bajunya dan macam-macam. Semua boleh berlaku, ya. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan umatnya supaya jaga keikhlasan kita dalam mencari ilmu, khususnya kerana ilmu juga boleh mengubah keadaan kita, ya. Orang yang tidak berilmu biasa lebih humble. Orang yang ada ilmu maka dia mulai rasa overconfident. Akhirnya dia rasa dia tidak perlu lagi mendengar, menerima nasihat orang lain. Akhirnya dia anggap dia itu dah perfect, dah betul. Sedangkan kita tahu tidak ada perfection melainkan apa yang ada kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Manusia semua ada kelemahan. Wa fawqa kulli dzi ilm alim. Allah ingatkan kita, di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu daripada kita, okay. Para jemaah yang kami hormati, pada kelas-kelas yang sudah kita telah menceritakan masalah pentingnya kita menjaga perpaduan ummah yang mengikut apa yang ditentukan oleh Allah dan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Di waktu yang sama kita sedar kita adalah umat Islam sangat berbeza dengan orang lain dengan peraturannya, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu ketika mengingatkan umatnya tentang hukum hakam yang ada kaitan dengan pembahagian pusaka faraid. Jadi Rasulullah ingatkan umatnya, sesiapa yang masih dengan jahiliahnya, maka segala pembahagian harta mengikut jahiliyah diteruskan oleh pihak jahiliyah. Yang mana sudah menerima Islam, maka segala urusan pembahagian harta mesti ikut Islam. Jadi agama Islam tak pernah memaksa orang. Kalau itulah kepercayaan mereka, itu hak mereka. Kita ada kepercayaan kita ikut hak kita, ya. Sebab itu turunlah ayat Allah yang semua orang dah hafal, ialah lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan daripada kita terhadap orang lain untuk menerima peraturan Islam, hukum hakam Islam, tetapi di waktu yang sama kita tidak juga izinkan mereka untuk campur urusan agama kita. Kita tak ganggu urusan agama mereka, mereka juga tidak sepatut campur dalam urusan agama kita. Nah, ini penting, ya. Sekarang kita rasa kita hormati hak mereka, mereka tidak menghormati hak kita. Hak kita senantiasa dipertikaikan. Mungkin kelemahan kita dalam mengutarakan hukum hakam yang ada kait dengan kita. Cara kita kahwin, kita ada cara kita. Cara mereka ada cara mereka, ya. Cara kita nak berurusan tentang kematian, urusan perniagaan, kita ada cara kita. Dia ikutlah cara dia, ya. Kita ada halal haram, dia tidak ada haram. Yang adanya hanya haram, halal dan harus, ya. Semua halal dan semua harus bagi dia. Jemaah yang kami hormati, pada akhir juga kita menceritakan tentang bai'ah, ya. Kalau kita lihat hadis 1822 sebelum kita sambung kepada yang lain, daripada Jabir katanya, kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'ami'at, katanya sewaktu kami ada di Hudaybiyah, dan apabila adanya perjanjian Hudaybiyah yang pernah saya bahas pada kelas yang sebelum ini,
Keadaan umat Islam ketika itu ada 1,400 orang. Ya. Ada satu hadis yang lain mencerita 1,500. Ada satu yang lain 1,300. Berbeza kerana waktu dia cerita dia belum habis kira lagi. Nah, itu saja. Ya, bezanya perkiraan ini, angka-angka ini, kerana ya, kadang-kadang bila orang kira lepas tu tak sempat dia habis, dia sampaikan ya sesuatu keputusannya ya. Sebab itu kalau kita nak buat kira-kira, kita kena hati-hati ya. Pastikan habis kira-kira, dah puas hati baru kita maklumkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, kami bai'at dengan Rasulullah dan Umar memegang tangan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon samura. Ini yang cantik, ada kaitan dengan pokok ya. Ada kaitan dengan satu pohon, bukan pohon yang besar sangat. Kata Jabir, kami bai'at dengan Nabi Muhammad SAW bahawa kami tidak akan lari dari perjuangan dan bukan untuk mati. Ada satu hadis yang lain, setengah sahabat kami bai'at sampai mati ya. Tetapi hadis ini cerita bai'at tidak lari dari medan peperangan ya. Tapi kami tidak berbai'at untuk mati, tidak ya. Ada hadis yang lain pula menceritakan selepas tahun itu Hudaybiyah, kerana selepas tahun itu perjanjian Hudaybiyah terbubar. Bila umat Islam nak pergi haji dan lalu ke kawasan Hudaybiyah sekali lagi, mereka tak jumpa pokok itu lagi. Pokok itu tak kelihatan. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Kerana manusia ini, kalau dia tahu ada satu benda yang pernah jadi saksi, pernah sahabat pegang, pernah buat bai'ah, takut nanti pokok itu jadi pokok yang keramat, puakah punya pokok ya. Manusia memang semula jadi dia minat ke benda-benda ini ya. Sebab itu hari ini kalau kita tengok orang Islam yang pergi Mekah pun masih lagi nak cari tiang jin. Kebetulan dia masih nak tanya orang-orang, mana ya tiang jin. Katanya siapa dapat peluk tiang itu, semua hajatnya kabul. Jadi yang peliknya, kadang-kadang orang sana pun tak tahu mana itu tiang jin ya. Tapi orang Asia ni lebih tahu tiang jin daripada orang Arab sendiri ya. Kadang-kadang berlaku juga ya. Seperti mana kadang-kadang ada juga orang Melayu beranggapan kami lebih bijak menguruskan unta daripada orang Arab. Ada juga ya, kita pernah jumpa orang yang daripada sini berkata bahawa kami lebih pandai menguruskan unta daripada Arab sendiri. Jadi apa nak cakap kan? Tak ada apa nak cakap lagi, dan orang Arab pun tak boleh cakap apa pun ya. Kerana kalau orang Melayu kata dia lebih pandai uruskan unta, jadi agak susah juga kita nak cakap kan ya. Kita tahu kita dalam Malaysia ni tak ada unta pun satu. Jadi susu unta pun kita tak minum kadang-kadang. Tetapi kita nak kata kita ahli unta ya, itu satu masalah ya. Jadi kalau kita lihat bahawa selepas itu pohon yang dipegang oleh Umar tidak kelihatan. Takdir Allah, pokok itu dah hilang. Hari ini masih ramai orang nak cari pokok itu. Kalau tak jumpa pokok, mana itu ya, ada akar-akar dia pun jadi. Jadi bila kerajaan-kerajaan yang nak jaga akidah orang Islam, walaupun mereka tahu, mereka sendiri akan hilangkan tanda-tanda itu. Maka wujudlah kumpulan-kumpulan yang suka pokok, suka batu, suka bukit, suka itu. Dia kata, tengok, ini orang sengaja nak hapuskan segala tanda-tanda sejarah dalam Islam. Apa tanda sejarah? Tanda sejarah Hudaybiyah. Tak kena mengenal pokok itu. Kebetulan pokok itu ada di situ. Itu saja. Ya.
Jangan pula setengah orang pergi sana, siapa nak bai'ah dengan saya, mesti pegang pokok ini dan bai'ah dengan saya. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi pun tak suruh ummah pokok-pokok. Kebetulan pokok tu dia sandal lah, dia pegang sekejap. Itu saja. Ya, kadang-kadang orang Islam keliru dengan sesuatu peristiwa. Contohnya bila Rasulullah lalui perkuburan orang Islam, tiba-tiba Allah takdirkan dia dengar azab orang di dalam kubur. Maka Rasul pun patahkan pohon kurma, dipacaknya. Itulah yang sekali yang pertama dan yang terakhir. Jadi sekarang sampai hari ini kita kalau lepas kebumian, kita pun patah juga ranting pokok semua dan nak pacak. Macam kita pun dengar juga ya bahawa orang ini diseksa dalam kuburnya. Ya. Satu sahabat pun tak pernah ikut Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu imam pun, Abu Hanifah ke Maliki ke Syafi'i Hambali, tak pernah ya ikut Nabi dalam bab itu, kerana mereka tahu itu kelebihan yang Allah beri pada Nabi, dan Nabi pun patah kerana Allah izinkan dia dengar azab kubur. Dan azab itu taklah besar sangat menurut kita. Tapi walaupun tak besar, azab dia sudah bermula daripada kubur. Iaitu orang yang tak jaga, ya, bila dia buang hadas kecil, dia tak jaga kebersihannya. Umumnya bab ini berlaku pada lelaki. Lelaki kadang-kadang dia malas. Ya, dia suka berdiri daripada duduk. Bukan? Jadi dia malas. Bila dia malas, kadang-kadang nak jaga kebersihan itu susah. Ya. Yang kedua ialah orang yang suka mengumpat. Ya, orang suka mengata orang. Kedua-dua dosa ini kalau dilihat dengan syirik lagi besar, tetapi syirik itu Allah tunggu di akhirat. Ini di kubur dia sudah diseksa. Ya. Para jemaah yang kami hormati, lalu Nabi Muhammad SAW ingatkan mereka kerana mereka berjanji bahawa mereka akan bersama Nabi dalam perjuangan. Berarti kita tak akan lari lah, kerana siapa yang lari dari medan peperangan menurut hukum Islam, dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Di antara ya kabair, dosa besar, orang yang lari dari medan perjuangan. Ya. Sama juga orang yang lari daripada jemaah, bukan dosa kecil. Ya. Orang yang lari dari jemaah juga termasuk dosa besar. Ya. Kita lihat hadis 1823 ya. An Mujash' ibn Mas'ud As-Sulaimi qala ji'tu bi akhi Abi Ma'bad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fath faqultu ya Rasulullah bai'hu ala al-hijrah qala qad madat al-hijrah ya bi ahliha qultu fa bi ayyi shay'in tubai'uh qala ala al-islam wal jihad wal khair. Ya. Daripada Mujahid bin Mas'ud As-Sulami radhiyallahu an, katanya aku datang bersama saudaraku Abu Ma'bad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah penaklukan Mekah. Ini semua selepas Hudaybiyah. Ya. Fathul Mekah ini artinya ketika itu Allah telah takdirkan bahawa Mekah akan kembali kepada orang Islam. Ya. Satu ketika memang orang Islam yang mula-mula masuk Islam tinggal di Mekah, tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan mereka untuk terus istiqamah, maka ketika itu mereka diwajibkan berhijrah. Ketika itu bila ada arahan daripada Nabi kepada mereka. Arahan Nabi bukan satu perkara yang disunatkan. Bila Nabi perintah, artinya wajib. Maka kumpulan umat Islam wajib hijrah bila mereka tidak dapat menahan lagi seksaan yang diterima oleh mereka dari pihak
musyrikin Makkah. Ya. Tempat yang dipilih oleh Nabi pun, ini kelebihan yang Allah beri pada Nabi, ialah Abyssinia. Yang Raja Najasha itu adalah seorang yang ahli kitab, tetapi orang yang baik, orang yang adil. Ya. Lihat ya suasana itu. Walaupun negara itu bukan negara Darul Islam, kerana waktu itu Mekah pun bukan Darul Islam. Ya. Seperti zaman kita lah, ramai orang Islam sudah hijrah ke banyak negara-negara barat. Negara barat umumnya negara Nasara. Ya. Dan mereka pun terima penghijraan kita dengan baik, diberi macam-macam kemudahan. Dalam tempoh setahun atau 2 tahun kita boleh menjadi rakyat mereka. Baiknya mereka itu dibandingkan dengan negara-negara yang dinamakan negara Islam. Ya. Negara Islam kalau orang nak hijrah susah. Ya. Negara yang kebetulan tidak beragama Islam lebih keterbukaan. Apakah hikmah? Allah saja yang lebih mengetahui. Mungkin niat mereka supaya mereka nak merosakkan akidah orang Islam. Mereka berjaya dalam satu zaman, ya, merosakkan pemikiran umat Islam yang hijrah ke situ. Kerana kebetulan hijrah waktu dulu umumnya bukan kerana Islam, kerana hijrah mereka di dunia yusibuha. Nabi bersabda, siapa yang hijrah kerana dunia, itulah yang dia dapat dunia. Dapat kemudahan ini, kemudahan itu, macam-macam kemudahan. Pertama, tempat tinggal. Kedua, dapat lagi bantuan kewangan. Ketiga, bantu lagi untuk mereka belajar bahasa. Ya, masalah kesihatan, bantu lagi, macam-macam kebaikan. Ya. Mungkin niat mereka nak merosakkan akidah, tetapi itu adalah takdir Allah supaya agama Islam akan hidup daripada situ. Kalau orang Islam tidak hijrah ke situ, maka tak adalah orang Islam di situ. Dengan penghijraan itu, kuasa Allah, 2-3 generasi kemudian, akhirnya ramai anak-anak asalnya orang Islam tapi lahir di situ sudah mulai kembali kepada Islam. Itulah kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, selepas Fathul Makkah tidak ada hijrah lagi. Maksud di sini, orang Mekah tak boleh hijrah lagi. Tidak ada hukum hijrah bagi orang ahli Mekah. Tapi orang yang bukan ahli Mekah, kalau dia masih menerima tekanan yang sama seperti mana orang Islam ditekan waktu mereka di Mekah sebelum Fathul, maka hijrah itu masih hidup, ya, masih berlaku, berterusan, ya, masih berlaku. Hijrah satu penduduk selepas dia dapat keamanan Islam itu tidak dibenarkan oleh Nabi, ya. Sahabat pun tanya, kalau begitu apa yang patut aku lakukan? Rasulullah jawab bahawa harus kamu bai'ah janji, ya. Bai'ah ini artinya janji, taat, setia. Bahawa saya janji kepada Islam. Maksud janji pada Islam, saya janji saya tidak akan mati melainkan dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini janji kita, ya. Walaupun kita akan susah satu ketika, mungkin kita akan menghadapi macam-macam masalah, tapi janji kita, saya tak keluar dari Islam. Itu satu. Yang kedua, jihad. Artinya kita berjanji bila ada waktu yang perlu untuk kita berjihad,
kita tidak akan lari daripada seruan panggilan jihad itu. Mana-mana kerajaan, contoh negara Malaysia, dah sampai satu ketika minta rakyat supaya berjihad, rakyat semua kena respon, ya, bersedialah maksudnya. Dan jihad ini tidak boleh diisytiharkan oleh sebarang orang, tak boleh diisytiharkan oleh seorang imam, tak boleh. Dia diisytiharkan oleh seorang pemimpin. Zaman Nabi yang berhak mengisytiharkan jihad hanya Nabi. Zaman Abu Bakar hanya Abu Bakar. Zaman Umar hanya Umar, dan seterusnya. Ini sistem dalam Islam, ya. Kalau semua orang boleh isytihar jihad, wah, problem juga itu. Mesti ini isytihar jihad dengan mesti itu. Mesti ini negeri ini isytihar jihad dengan negeri itu. Itu yang hadis yang sebelum kita cerita, bila ada seorang pemimpin, ada orang pula nak menimbulkan fitnah dan minta orang calon dia, maka kita tahu kita tidak boleh lagi, ya, menerima seorang pemimpin yang nak supaya kita lantik jadi pemimpin selepas satu pemimpin itulah dilantik. Kita kena sabarlah, walaupun kita tak suka, kita kena sabar. Bukan semua orang boleh suka kepada satu pemimpin. Satu pemimpin kena jaga jutaan rakyat, bukan? Pemimpin bukan suka semua rakyat juga. Apa nak buat, ya? Dia buat apa pun ada saja yang tak kena, ya. Cuba kita jadi pemimpin, kita pun lagi tak kena. Jadi kita tidak boleh overconfident. Kalau saya jadi pemimpin, saya nak buat, cakap siapa tak boleh cakap, bukan? Yang penting kita ikut apa yang ditetapkan oleh Nabi kita, adab-adab Islam. Kalau bai'ah untuk hijrah tidak ada, sekarang kita boleh bai'ah untuk hidup dan mati dalam Islam. Yang kedua, berjihad. Dan yang ketiga, sedia untuk buat macam-macam amal kebajikan. Kerana Islam itu agama produktif, ya, agama proaktif, agama action oriented, bukan teori saja. Maka sebab itu orang Islam perlu, ya, digerakkan supaya mereka menjadi orang yang suka buat kebajikan. Sepatutnya any activity kebajikan, we should be in the front line. Tapi sekarang kita very passive. Apa masalah berlaku, we tunggu, nak cari masalah lagi, ya. Tidak kita proaktif, cepat bertindak, buat apa yang kita termampu, ya. Contohnya MH370, bila ada misteri berlaku, banyak pihak alhamdulillah telah respon, ya. Pihak-pihak NGO banyak respon untuk membantu keluarga, bagi kaunseling, bagi khidmat nasihat, supaya mereka bersedia dan mereka lebih memahami cara-cara untuk menghadapi ujian musibah ini. Kalau tidak, manusia akan hilang panduan. Dan kalau ada orang lain nak ambil kesempatan, waktu itulah orang ambil kesempatan, ya, memfitnah macam-macam lagi, ya. Wahal satu benda yang berlaku kadang di luar kawalan manusia, ya. Bukan senang. Sampai hari ini kita belum dapat berita yang sahih lagi bahawa sudah ada tanda-tanda mereka telah jumpa serpihan-serpihan. Sampai hari ini kita belum dengar lagi, kan? Jadi sebab itu isu berlakunya bila orang nak isytiharkan sudah mati, ada keluarga kata kami tidak akan terima hakikat itu, kami tak amat terima, ya, surat kematian daripada jabatan pendaftaran. Itu tak apalah, perkara itu mungkin masing-masing tidak bersedia menerima sesuatu hakikat, kerana hakikat perlu ada suatu tanda. Setiap benda itu dalam Islam ada sign dia, ada ayat, ada tanda-tandanya. Kalau sudah terjumpa tanda-tandanya, alhamdulillah. Kalau tak terjumpa,
Mungkin setengah orang nak anggap kita tunggu macam Ashabul Kahfi kan. Ya, wallahu a'lam. Masing-masing punya pendirian lah. Kita tak boleh paksa. Kalau dia nak percaya mungkin tak mati lagi, itu hak dia. Ya. Yang nak percaya dia mati juga hak kita. Ya. Selepas telah dikonfirmkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Aisyah pula katanya Rasulullah SAW bila ditanya orang mengenai hijrah, maka Rasulullah SAW pun bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyat wa iza stunfirtum, kata wa iza stunfirtum fanfiru, bahawa tidak ada lagi hijrah sesudah Fathul Mekah, yang ada ialah jihad dan niat yang saleh, niat yang betul. Apabila kamu diperintah untuk berjuang, mempertahankan yang hak, maka patuhilah. Jadi kamu punya bai'ah ketika itu saja, bai'ah untuk bersedia menerima arahan untuk benda yang baik. Untuk yang tidak baik kita tidak akan taat, ya, kerana kita tidak boleh taat dalam urusan bermaksiat. Kita tak buat, tapi kalau seorang buat maksiat terhadap kita, kita kena sabar. Kalau kita tak dapat menegur dia, tak dapat melawan, kita kena sabar. Tapi jangan kita ikut macam dia. Itu saja. Kalau dia suruh kita buat macam dia, kita kena sabar supaya jangan ikut apa yang dia suruh. Bila kita tak ikut, mungkin dia akan ambil tindakan. Buang kerja ke, contoh dia kata, saya tak mau tengok orang-orang yang pakai tutup aurat kerja lagi, semua kena buka. Waktu itu satu ujian juga. Ya. Kalau dia suruh buka, kita masihlah pakai lagi kerja. Sampai satu hari kita tak boleh. Dia datang, ya, mungkin dia datang, dia ambil tudung kita, dia buang. Maka bila sampai peringkat itu, satu ujian. Kita kena sabar. Sabar sekarang bagaimana? Bukan sabar duduk situ. Kita sabarlah untuk keluar. Jangan kata saya terpaksa. Oh dah, you tak dipaksa. You hanya diuji oleh Allah. Tapi you mesti ingat, rezeki bukan di tangan syarikat itu. Rezeki itu milik Allah. Huwa razzaq yarzuqu ma yasha. Yang memberi rezeki Allah, bukan manusia. Kita usaha, kita dapat, insya-Allah. Jemaah yang kami hormati, sedikit tentang hijrah. Kalau kita lihat masalah hijrah ini, umumnya orang hijrah kerana ekonomi, bukan kerana iman, kerana Islam lagi. Kalau kita menghadapi tekanan tentang agama, tidak diberi hak untuk beribadat, berpakai pakaian Islam, dan buat apa yang dibenarkan oleh syarak, ketika itu kita diwajibkan oleh Allah bersedia untuk hijrah. Umumnya kita tahu negara yang dipimpin oleh orang Islam tidak akan memaksa orang Islam meninggalkan ajaran Islam walaupun dia tak beramal dengannya. Walaupun pemimpin mungkin tak mengikut, tapi dia tidak akan memaksa rakyatnya buat sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Paling banyak dia katalah dia tak berkenan, tapi dia tak boleh paksa. Sebab itu sampai hari ini, walaupun ada pemimpin tak suka orang berjanggut, banyak lagi berjanggut. Dia tak boleh juga hantar semua tukang cukur janggut ini pergi tengok setiap orang cukur. Dia tak boleh, bukan? Orang pun tak akan buat kerja itu. Dia tak suka, itu hak dia. Negeri-negeri barat pun satu ketika orang tak suka, sekarang lagi ramai simpan janggut sekarang. Dia rasa more manly, dia rasa dia laki-laki. Kalau yang tak cukur, yang cukur tu kadang-kadang dia pun susah hati, laki-laki ke ataupun selain dari laki-laki.
Kalau siapa yang tidak hijrah, ini akibatnya. Di hari akhirat Allah akan tanya. Allah akan tanya. Ayat ini bermula dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mud'afin fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang ditakdirkan diwafatkan oleh para malaikat apabila malaikat maut datang cabut nyawa kita, mereka dalam keadaan dianiaya, berarti mereka telah menzalimi diri mereka. Kepada mereka malaikat akan bertanya, apabila Allah perintah kepada malaikat untuk bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kenapa kamu tak boleh buat ini, tak buat apa yang Allah suruh? Contohnya tak mau tutup aurat, ya. Kenapa kamu tak tinggal benda yang haram? Ya. Kita ketika itu jawab, kami orang yang tertindas. Kami orang yang tertindas. Kami dizalimi, kami dipaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak ada pilihan. Kalau dia suruh minum, kami minum juga. Dia suruh kami untuk serve arak, kami serve juga arak. Contohnya, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Di sini datangnya perintah Allah. Itu pun Allah yang izinkan malaikat bertanya. Biasanya malaikat tak banyak soal kita. Tapi bila Allah izin, maka malaikat akan jalan tugas mereka masing-masing. Mereka akan tanya, kenapa yang kamu tak buat apa yang Allah perintah dan buat apa yang dilarang? Mereka jawab, kami tertindas. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Apa alasan kamu? Kalau kamu sudah terpaksa, ini dalam konteks bumi, dalam konteks kerja, lagi senang bukan? Ini sudah keluar negeri, keluar negara. Ini pindah office saja. Pejabat ini kata, kalau you nak kerja dengan saya, you kena buat benda ini semua, yang haram pun you kena buat. Tinggallah kerja itu. InsyaAllah kita usaha dapat. Tapi kita bagi alasan, saya terpaksa. Kita belum sampai peringkat terpaksa lagi. Hanya dia tak berkenan tengok kamu. Dia cemburu. You boleh tutup, dia tak boleh tutup. Dia kadang-kadang dia cemburu. Bila cemburu itu, dia timbulkan fitnah. Oleh kerana kamu tidak hijrah, kamu terus dalam keadaan yang sama, melanggar perintah Allah, maka orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita tak diberi alasan. Sebab itu tak boleh kita kata, saya tak boleh hijrah, saya tak boleh tukar kerja. Tak boleh. Ya. Kita selalu doa supaya satu ketika insya-Allah pesawat-pesawat kita ini tidak lagi ada orang Islam yang serve arak. You tak boleh mengharamkan arak lagi. Dan banyak lagi, sampai negara-negara barat, banyak kawasan dia akan melarang rakyat dia minum arak.
Di Australia saja baru ni, kita pun baru pulang waktu Easter, baru ni Easter kan, kawasan tepi pantai semua, kalau belah petang saja orang bawa kenderaan semua ditahan, nak periksa you minum atau tidak. Dia kata siapa yang nak tepi ke pantai tak boleh minum, kan takut you mabuk, you turun laut, nanti banyak problem. Dia tahu minum itu menyebabkan orang mabuk macam-macam dia boleh buat, bukan? Mungkin air laut pun dia ingat sungai, bukan? Jadi dia ingat dia boleh turun sungai, tiba-tiba hilang dia. Orang tahu, orang-orang yang belum Muslim pun terima hakikat bahawa arak itu banyak menyusahkan. Dan ada juga dalam kapal terbang, passengers kalau minum lebih, dia pun berangin juga. Kalau dia berangin dalam kapal terbang, susah juga. Bukan kalau lebih baik kita tak serve lagi arak, semua orang aman, kan? Senang tidur pun, kan? Serve lah air, macam-macam air kita ada. Sebaik-baik air adalah air, apa itu sebaik-baik air? Sky juice, mineral water. Ya, itu tak ada siapa yang menolaknya, umum lah, kan? Dia tak ada gula, tak ada garam, tak ada apa, semua orang boleh minum, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengkecualikan orang-orang yang tertentu, seperti illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali mereka-mereka yang tertindas, yang dizalimi, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak berdaya, maka mereka tak akan hijrah, tak ada kemampuan. Maka Allah tidak akan seksa mereka. Tapi kalau mereka yang ada peluang untuk hijrah, sengaja tak mau hijrah, gadai agamanya, jual agamanya kerana dunia, ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ingatkan kita, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka yang mulai sembunyikan hak-hak Allah, mereka tak berani terus terang dengan pihak-pihak majikan mereka, ini agama kami tak membenarkan kami buat ini. Kerana kepentingan dunia yang sementara, dapatlah gaji. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Allah beritahu rezeki yang mereka bawa balik, kemudian mereka beli makanan dan makan, semua yang masuk dalam perut semua adalah api neraka. Wala yukallimallahu yawmal qiyamah. Dan di hari akhirat Allah tak mau berkata dengan mereka. Bila Allah tak mau bercakap dengan mereka, Allah tak mau tengok pun mereka. Wala yuzaqqihim, dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Walahum azabun azim, dan untuk mereka disediakan azab. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, hijrah ini penting. Hijrah pada hakikat ini bukanlah hijrah badani atau hijrah makani, hijrah tempat saja. Pertama, kita hijrah niat kita. Niat kita buat kerana orang, kita tukar niat kerana Allah.
Ini pertama. Apa-apa yang kita buat, kalau kita tidak ubah niat ini, kita buat sesuatu walaupun baik tapi bukan kerana Allah, Allah tak terima. Dan itu dinamakan syirik bin niat. Kita tahu di zaman Nabi dah cerita ya tentang akhirat nanti, bila orang yang qari, seorang yang ulama dan seorang pejuang, Allah campak ketiga-tiga kumpulan ini ke dalam neraka. Bukan dia tak buat baik, tapi kerana niat dia bukan kerana Allah. Maka Allah sudah carilah pahala daripada orang yang you niat kerananya. Cari, minta dia bagi balasan. Biar dia yang bagi pahala, bukan dari saya. Itu kata syirik bin niat. Kemudian Nabi ingat kita pula, wal muhajir man hajara minal qataya. Yang dinamakan hijrah, contohnya kita di sini, kita tinggal di negara yang diisytiharkan negara Islam, tidak? Negara Islam. Islam agama resmi. Ya. Dah resmi berpuluh-puluh tahun, masih orang nak mempertikaikan hak kita lagi. Kerana apa orang berani pertikaikan? Oleh kerana kita tidak bersatu. Kita fitnah memfitnah. Kita suka perpecahan. Ya. Jadi bila kita tak bersatu, hudud pun kita tak bersatu. Perkara yang kecil ini, hudud. Mana orang Islam boleh tolak hudud? Pun tak bersatu lagi. Kan? Jadi orang tengok kita tak bersatu, dia pun ambillah kesempatan. Bukan salah mereka, salah kita. Ya. Syaitan pun ambil peluang dah, itu saja. Sebab itu yang dikatakan hijrah. Sebagai seorang insan yang tidak perlu hijrah secara tukar kawasan, ialah kita kena tukar niat kita pertama. Dan Nabi pula berkata dalam hadis yang lain, wal muhajir man hajara minal qataya. Orang yang tinggalkan alam dosa kepada alam baik. Orang yang tinggalkan bid'ah kepada sunnah. Satu penghijraan. Daripada adat istiadat kepada ibadat. Itu satu penghijraan. Kalau itu pun kita tak mampu, memang kita turun. Pasal sekurang-kurangnya diri kita hijrahkan. Amalan saya dulu penuh dengan bid'ah, sekarang saya hijrah supaya amalan saya ikut sunnah. Mudah tak? Mudah tak? Ada tak orang paksa kita buat bid'ah? Ada tak? Tak ada. Tapi kita yang bagi alasan, kita yang memaksa diri kita buat bid'ah. Kemudian kita apa nak buat? Apa nak buat? Buatlah apa yang patut you buat. Kalau Allah tak suruh, Nabi tak suruh, apa you nak buat? Jangan buat apa-apa itu saja. Benda yang tak disuruh buat, apa lagi nak buat? Kalau benda disuruh, kita cubalah sedaya upaya untuk kita buat. Itu saja. Kalau yang disuruh, buat apa yang termampu. Yang disuruh pun disuruh buat apa yang termampu. Yang tak disuruh memang tak suruh buat. So jangan buat, senang saja. Tapi susah juga ya. Nak tinggalkan benda yang tak disuruh pun susah. Itu yang pelik itu. Okay. Contohnya, kalau orang nak semayang contohnya, nak baca ayat Quran waktu sujud, nak baca ayat Quran waktu sujud, boleh tak boleh? Baca ayat Quran tu bagus apa? Kebetulan Nabi melarang, tapi setengah nak baca juga. Kita pun tak faham kenapa kamu suka buat benda yang kata Nabi. Doa bukan sikit yang Nabi ajar, macam-macam selain Quran.
Nak doa untuk cahaya mata lah, cahaya muka lah, cahaya kepala lah, apa cahaya pun minta lah. Tak minta pula. Bukan. Nak minta supaya jauhkan dari fitnah lah, jauhkan dari azab. Nabi aja tak baca juga. Yang dia kata jangan baca, suka baca. Yang saya sebut kerana tadi kemudian saya sembahyang Isyak, saya terdengar dia baca kuat kan. Waktu sujud dia baca kuat. Dia pun sujud, saya pun sujud. Kita sembahyang jemaah sama-sama sujud kan. Nabi dah ajar kita doa sujud macam-macam. Subhana rabbil a'la boleh, subhana rabbil a'la bihamdih boleh, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli boleh, subuhun qudusun rabbul malaikata boleh, macam-macam lagi. Tak baca. Yang dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang saya dengar tadi. Itu yang saya sebut sekarang. Tapi kebetulan orang itu pun tak ada sekarang. Ini contohnya. Tengok apa yang berlaku. Kita rasa pelik ya. Kita tak bersedia untuk hijrah. Macam kita orang Islam tidak ada paksaan untuk kita tinggalkan agama kita. Orang tak halang kita untuk solat, untuk nak ada janggut, untuk nak pakai tutup aurat. Semua boleh, alhamdulillah. Satu nikmat. Kita tidak boleh ada alasan saya nak hijrah. Kalau orang-orang di luar negara, kalau mereka hadapi masalah itu, mungkin mereka ada alasan. Itu pun hijrah yang dibenarkan ketika itu. Kalau kawasan ini tidak membenarkan, tapi kawasan lain dibenarkan hijrah di kawasan itu. Itu saja. Itu saja. Tak payah nak menyusahkan diri. Hijrah tempat yang dekat daripada Muslim minority area ke Muslim majority area, supaya kita terasa selamatlah ukhuwah itu saja. Bukan susah sangat. Tak perlu kita nak menyusahkan diri. Tapi sekarang oleh kerana masing-masing mungkin niatnya berbeza, itu yang sampai hari ini masih ada human trafficking lagi. Bukan? Masih ada the boat people lagi. Bukankah menyusahkan diri kamu sendiri? Hijrah antara kawasan ke kawasan pun boleh. Macam kumpulan barat ada satu masyarakat namanya hippies, gypsies. Dia adalah satu kumpulan masyarakat yang tak ada kewarganegaraan. Takdir Allah itu dia boleh pergi mana pun di seluruh Eropah. Dia boleh jalan ke sini, nanti dia akan buat camping dari sini, dia jadilah perkampungan mereka. Nanti dia rasa perlu pindah, hijrah lagi. Ini adalah satu kumpulan masyarakat yang kebetulan diterima oleh negara barat. Dia tidak ada identiti. Dia tak masuk bandar. Dia back to nature. Nature yang sampai orang lain tak suka pergi, dia ada. Dia tak kacau orang. Dia tak menyusahkan siapa. Dia tak payah beli periuk. Dia tak payah elektrik. Dia tak pernah protes. Pasal dia live in freedom, dia kata. Semua free. Bukan air free. Dia punya light datang daripada langit saja. Free punya. Paling banyak dia gunalah apa-apa buat api, habis ceritanya. Very simple. Orang Indian dulu begitulah hidupnya. Dan mereka tak ada kes-kes rogol, tak ada kes curi pun tak ada. Dan masyarakat tu tak ada prison punya. Pasal tak ada orang mencuri, tak ada orang yang buat benda tak elok. Semua hidup macam satu keluarga. Semua berkongsi. Tengok mereka pun ada dia punya prinsip. Dia tak ikut hak orang.
Sebab itu dia tak terikat dengan mana-mana undang-undang. Dia ada undang-undang gypsies. We are born free, so we enjoy our freedom. Senang saja. Anak-anak dia pun tak payah sekolah. You live with the environment. Aman hidup mereka, tak ada gaduh-gaduh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, bagi mereka yang tidak mampu kerana kelemahan, memang orang tua lah, kadang perempuan lah, anak-anak mana boleh lari sini lari sana, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah kerana memang mereka tak mampu. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itu Allah maafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lalu Allah sambung lagi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, berarti hijrahnya kerana Allah, bukan kerana ekonomi ke, bukan kerana itu ke, tapi semata-mata kerana iman agama Allah. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Memang rezeki Allah itu senantiasa ada bagi orang yang berusaha. Seperti mana kalau burung itu selagi dia nak keluar daripada sarangnya, nak terbang, rezeki burung mesti ada. Tak pernah satu burung yang keluar dari sarangnya balik lapar, tak ada. Kerana mereka berusaha untuk terbang keluar, dan rezeki Allah di atas bumi ini terlalu banyak. Dan kerana hidup mereka itu very basic, bukan? Burung punya kehidupan very basic. Walaupun beratus tahun, ribu tahun, dia punya rumah macam itu saja. Dia tak payah nak tambah ini, decorate itu, nak tambah lagi, hantar buat nak buat lampu ni, pipe ini, dia tak ada. Sebab itu dia simple, sebab itu dia pun kurang masalah. Kita kebetulan manusia ini dia luar biasa sikit. Hidup yang simple kadang jadi sulit oleh kerana kita nak macam-macam. Kalau kita pandai urus tak apa, kita pun tak pandai. Semua orang lain kena buat bagi kita. Bila dia rosak satu benda, habis sakit kepala kita. Bukan? Kepala sakit, hati sakit, semua sakit. Lagi banyak barang, lagi banyak kesakitan kita. Tapi kalau kita pandai, very handy, tak apalah. Sebab itu Allah ingatkan kita bahawa Allah sediakan rezekinya yang sangat banyak di atas bumi ini. Yang saya rasa pelik, di mana-mana ada emas, kita jumpa orang Cina di situ. Jauh tu Cina, dari Cina sampai ke Amerika, sampai ke New Zealand. Dulu bukan ada kapal terbang, okay. Tapi dia boleh sampai juga, dapatlah rezeki dia, okay. Kadang-kadang kita melawat juga tempat-tempat sejarah ini, nampaknya ada tanda-tanda keluarga saya di situ. Hebat juga keluarga saya kata. Keluarga kita semua lah, kita semua anak cucu Adam kan, adik-beradik semua. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu yang selalu Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Fakaman kana hijratuhu lid dunya yusibuha. Kalau hijrah ila Allah
wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Semua kita ada belajar hadis itu. Siapa yang bermaksud hijrah kerana Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, kemudian kematian menimpahnya sebelum dia sampai di tempat yang dia nak hijrah, maka sesungguhnya Allah tetapkan pahala baginya, pahala yang sangat besar. Dan kalau ada juga kesalahan-kesalahannya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok satu kisah yang Rasulullah cerita seorang yang telah bunuh 99 orang. Kita ingatkan cerita itu. Itu bukan berlaku di zaman Nabi, tapi berlaku di zaman Nabi Bani Israel. Berita itu disampaikan kepada Nabi. Nabi bawa kisah ini supaya jadi ibarat, jadi satu pengajaran. Maka bila 99 dia dah bunuh, sampai dia pun dah tak larat nak bunuh orang lah. Selalu bunuh orang pun penat. Bukan, setengah orang sekali bagi mati, setengah orang tak mati. Ya, hero susah mati. Bukan, hero dia meletup lah. Berapa meletup pun dia tak mati. You tembak lah, 1000 peluru tak kena dia punya. Ya, orang jahat sekali kena habis, sekali kena habis. Bukan. Ini yang suka jadi hero tu. Tapi itu dalam movie sajalah. Jadi kalau kita lihat, dia dah bunuh 99, dia pun rasa sudahlah, dah sampai 99, tak ada kerja lain, tak ada bunuh orang. Akhirnya dia nak taubat, jumpa seorang ahli ibadat. Bukan ahli ilmu, ahli ibadat. Ahli ibadat kata, berapa orang dah you bunuh? 90. Lepas 99 baru nak taubat. Wah, kalau 9 orang taubat tak apa juga. 99 baru nak taubat, memang tak dimaaf punya. Tak apa dia kata. Saya bagi supaya senang kira 100 orang. Dia bunuh orang tu. Tapi niat nak berubah sudah ada. Niat nak hijrah ada. Jumpa seorang alim, bukan seorang abid, seorang berilmu yang beribadat dengan ilmu. Ini beribadat tak ada ilmu. Ini beribadat tetapi ada ilmu. Saya telah bunuh 100 orang, tapi sekarang saya nak taubat dengan Tuhan. Tuhan terima. Dia kata, tidak ada satu dosa yang Allah tak boleh maafkan kita, kecuali kalau kamu mati syirik. Dengan syarat, kamu mesti hijrah. Artinya, kalau kamu suka bunuh orang di kawasan Desa Pandan ini, you kena hijrah pergi Petaling Jaya. Dengan izin Allah, dia pun kerana ikhlas betul-betul nak berubah. Balik dia packing. Dulu orang packing senang. Bukan. Camel 1 ekor ya, on the way lah. Pasal tak banyak barang. Dulu nak rumah pun senang. Setengah-setengah kawan saya dari negeri Arab, kalau dia pergi Eropah, dia nak kahwin dengan isteri 2 ke 3, senang. Dia kata, can you provide her a home? Can you provide her a transportation? No problem. Dia kata no problem. You kahwin 2, can you provide dua-dua itu rumah dan dua-dua ada kenderaan? No problem. Pertama, dia duduk dalam khemah. Kedua, dia make transportation semua adalah unta. Dia pula tauke unta. Dia no problem. Dia kata sampai balik ke negara dia, nanti dia buatlah satu kemah baru. That is your house. 2 pula, satu kemah lagi. Simple tak simple? Very simple. Kenderaan dah siap. Bukan 1 dah pergi 2 kemah. Dia beratus kemah lah. Karena cara orang dulu hidup simple. Dia pun hijrah, siap-siap hijrah. Perjalanan dia belum sampai ke Petaling Jaya. Ini cerita sajalah, saya bagi kiasan. Waktu itu tak ada Petaling Jaya pun. Tak sampai Petaling, pop, malaikat maut datang cabut nyawa. Belum sampai lagi, tapi Allah telah terima hijrahnya. Kerana dia sudah betul-betul nak berubah. Dia sudah pindah kawasan dia. Ini yang kata kita mesti ada
keinginan, bersungguh-sungguh nak berubah. Hijrah itu penting. Tak guna kita selalu pindah rumah, tapi perangai kita tak berubah. Kita tu ingat jiran ni tak berguna, nak cari jiran baru. Pergi sana, jiran pun tak pula bersama dengan kita. Bukan jiran punya problem, kita problem. Di mana kita pergi, kita nak orang ikut style kita. Mana boleh. Tak boleh. So you kena ubahlah perangai sikap kamu dulu. Ya, jadi insya-Allah bila kita baik di mana kita pergi pun insya-Allah jiran pun kita dapat yang baik. Ya. Jemaah yang kami hormati, secara tidak langsung kita telah pelajari bahawa walaupun Nabi telah bersabda bahawa selepas Fathul Mekah tidak ada lagi hijrah, maksudnya bila kamu ada negara Islam yang tidak ada kezaliman, tidak memaksa kamu tinggalkan agama kamu, maka kamu tidak boleh lagi hijrah. Tapi kalau berlaku lagi di mana-mana kamu berada, maka hijrah akan kembali menjadi wajib. Jangan bagi alasan. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan keadaan kita, tetapkan iman kita, tingkatkan semangat kita untuk berhijrah dalam peringkat diri kita, niat kita, amalan kita, supaya dari bid'ah kepada sunnah, daripada kufur ya kepada iman, daripada syirik kepada tauhid, daripada suka hidup bersendirian hidup berjemaah, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan maafkan segala kesalahan kita yang kita lakukan, mungkin tanpa disedari oleh kita bahawa benda itu salah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bawa kita kembali kepada yang hak, kepada jamaah, kepada yang Allah redai. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada soalan, dipersilakan. Kalau ada persoalan tentang hadis yang ada kaitan dengan hijrah, muslimat tak ada soalan. Ya, muslimat menara poloh ini luar biasa sedikit. Ya, dibandingkan muslimat di mana-mana saya pergi, soalan cukup banyak. Tapi muslihatnya alhamdulillah Allah bagi kelebihannya, sakinah dia. Ya. Ada soalan dari pihak muslimin, pemuda-pemuda kita? Ustaz, pasal doa ketika sujud tadi tu, kalau dia baca macam yang Ustaz kata contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah ayat Quran, sekiranya diniatkan itu sebagai doa, tak boleh lah. Nabi tahu itu doa. Nabi dilarang. Nabi sendiri ingin berdoa dengan apa-apa doa saja, tapi Allah tak membenarkan dia. Sebab itu dia pun larang umatnya. Kita kadang-kadang keliru. Doa itu macam-macam. Kalau ada larangan, jangan baca sebarang ayat Quran. Walaupun orang kata, tapi saya niat bukan nak baca Quran, saya niat nak doa. Kenapa kita suka berhelah, ya? Pusing-pusing benda-benda itu. Itu Quran tidak. Kalau Quran tinggal habis. Agama ini mudah saja. Cuba bawa satu dalil bahawa Nabi ada baca doa daripada Quran. Itu saja. Macam-macam doa dia suruh kita baca. Apalagi kalau kita dalam sujud yang akhir, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain pula, kata aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid fa aqsar doa. So hampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya ada ketika dia sujud banyak doa. Itu pun tidak ada satu doa dalam Quran. Doa Quran memang banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana rabbana ya la tu'akhizna in nasina aw akhtana, macam-macam lagi. Tetapi Nabi tak baca. Bukankah Nabi dah perintah kita sallu kama ra'aitumuni usolli?
Kita kena ikut cara Nabi. Jadi tak perlulah kita bagi alasan niat saya kerana dia itu doa. Saya niat doa, bukan saya niat Quran. Tak perlu. Ya. Nah, setengah orang dia suka lagi, dia kata, saya tak akan baca Rabbana Atina, saya baca Allahumma Atina fid dunya hasanah. Ini yang kadang-kadang bila kita orang yang faham sunnah main-main dengan sunnah Nabi, tak baik. Ya. Tukar yang depan aja. Ya, jangan tukar. Buat apa tukar-tukar? Kita kadang-kadang tak faham kenapa yang kita nak main-main ayat Allah itu. Ya, macam-macam doa lagi yang kita boleh baca, yang kita tak sempat baca pun. Yang Nabi ajar kita macam-macam yang kita tak hafal pun. Kenapa tak hafal kalau nak ikut Nabi? Macam doa yang kita baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfir. Yang kita boleh baca dalam tahiyat, boleh baca dalam sujud, kerana dia kata banyak doa. Hanya jangan baca ayat Quran. Habis. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma aqartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, macam-macam lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, semua boleh baca. Ya. Paling sikit selepas subhanallah a'la, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebagai contoh lah, ya. Ada lagi soalan yang lain? Ustaz, bagaimana supaya kita orang Islam menyikapi al-bid'ah? Maknanya macam mana kita menyikapi atau berdepan dengan al-bid'ah? Kita nak beri peringatan ke atau just kita diam ke? Peranan Bagaimana kita nak mengislahkan, ya, orang ahli bid'ah? Bagi ahli bid'ah, setiap kemungkaran Nabi telah ajar kita. Bila kita lihat satu kemungkaran bid'ah, satu kemungkaran yang boleh merosakkan agama kita, yang mana Imam Malik, guru Imam Syafi'i, begitu berhati-hati tentang bid'ah sehingga dia mengatakan bahawa syaitan lebih suka orang buat bid'ah daripada buat zina ke, minum arak ke, judi ke. Kerana orang yang berzina, dia tak pernah kata bid'ah hasanah, bukan? Dia tak pernah kata ni zina hasanah. Orang yang berjudi tak pernah kata ini judi yang hasanah. Dia tahu judi itu haram, dia tahu zina itu haram. Dia tak akan kempen tu. Tak pernah kita berani dengar satu orang pergi masjid kata semalam best lah. Tak ada. Dia sendiri-sendirilah buat benda yang jahat. Tapi orang buat bid'ah ni, dia boleh kempen. Dia akan, ya, orang kata apa itu, dia akan kembangkan bid'ah. Ini bagus, sampai rosak semua amalan kita. Itu bahayanya. Jadi cara kita nak menghadapi orang ahli kemungkaran ini mudah saja. Apa yang ditunjuk oleh Nabi, iza ra'a minkum al munkar falyughayyir bi yadihi, iza lam tastati fa bi lisani, wa illam tastati fa bi qalbi. Bila lihat sesuatu yang tak betul berlaku, ada kuasa, guna kuasa. Ini rumah kita, orang buat benda yang bid'ah ada rumah, mana kita boleh? Ini hak saya, ini border saya, zon saya, minta maaf, tak boleh. Saya tak setuju. Bukan rumah kita, kita tumpang rumah orang, dia nak buat. Seorang-orang kita cakap bidisan, cakap, bagi nasihat lah. Oh, dia kata, bagaimana kamu nak kata salah? Semua orang buat, takkan ulama-ulama itu salah? Kita pun boleh juga kalau nak logik, takkan Nabi salah? Apa pula Nabi? Takkan sahabat salah? Kan Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, berarti salah lah mereka. Dah ada, saya tak kata salah, tapi benar baik, berarti Nabi pun tak baik lah, kita lebih baik. Sahabat pun tak baik, kita lagi baik. Kalau nak guna logik itulah, itu saja. Dia kata
tak salah, berarti Nabi salah, berarti Nabi tak buat. Ya. Ini sebagai contoh lah. Kalau dia nak, kadang-kadang manusia ini kita kena suruh dia fikir sekejap, kerana orang beragama tak banyak berfikir. Yang saya terdengar, betul tak betul lah cerita itu, saya terdengar hari ini. Orang dah mulai kata orang Melayu ni keturunan Banu Tamim. Bukan. Oh, ini Tamimi sudah masuk ke negara tanah air Melayu, Nusantara. Jadi kita tahu yang Banu Tamim itu ada di Timur Tengah. Kalau siapa ada kepercayaan Banu Tamim boleh masuk ke Nusantara, berarti tidak mustahil Mahdi akan datang daripada tanah Melayu. Bukan. Kalau adalah keinginan ke arah itu, kita tahu kita ini siapa, bukan? Buat apalah kita ni kait-kait dengan bukan keturunan kita, bukan? Kita bukan saya itu, jangan kait dengan saya itu saja. Ya. Bukankah kita semua mesti terima hakikatnya? Susah kan kita. Diterjemah pula macam-macam. Ya. Kata Tamim itu artinya tanah Melayu, kata-kata begitu. Tak tahulah, ada orang cerita tak tahu betul atau orang saja buat fitnah. Mudah-mudahan tidaklah, okay. Tapi yang pelik ni, kita orang barat dengan sains teknologi tak berani, satu orang barat berani kata dia keturunan Tamimi pun. Tak ada pun, dia tak berani, dia tahu. Ya, ini kumpulan ini. Ini sebagai contoh, tengok kita punya keberanian luar biasa. Ya, unik kau, bangsa kita ini luar biasa juga. Dia punya perasan tu. Ya kan. Sebab itu saya tengok kadang-kadang sampai peringkat orang-orang Nusantara ni, bukan Malaysia lah, di Indonesia sampai berani mengatakan saya pun Nabi. Bukan. Malaysia ada orang kata lebih dari itu. Oh, Tuhan pula. Ya, Tuhan ni bagi saya itu no issue dah, bukan. Itu satu istilah saja. Hanya kita belum berani dengar orang Islam kata saya Allah. Itu lain, bukan. Saya Allah itu memang dia di Egypt, bukan di Malaysia, bukan. Malaysia belum lagi. Jahat-jahat kita tak berani kita kata lagi. Oleh kerana kejahatan Firaun luar biasa, dalam Quran Allah kata bukan Firaun saja saya akan hukum, wa ahli Firaun wa junudihi, keluarganya, ahli-ahlinya yang menyokong dia, yang menerima apa yang dia bercakap, dan juga tentera-tenteranya. Semua kena. Biasanya dosa satu orang buat, dialah tanggung. Kali ini Allah kata dia gabungkan tiga-tiga. Keluarga dia yang juga menyahkan ucapannya, dan juga tentera-tenteranya yang menyokongnya. Ini yang kita kena hati-hati, ya. Jadi itulah tugas kita, ya. Kita tak boleh juga diam. Bila kita diam, tanda kita setuju, ya. Kita kena cakap, hanya gunalah kebijaksanaan. Jangan hukum orang, don't be judgmental. Kau salah, perbuatan kamu itu akan bawa ke neraka. Orang mesti lompatnya. Wah, kita ada amal berpuluh tahun dia kata masuk neraka. Memang marah. Tak payahlah kita bawa sampai peringkat. Bukan salah dia, dia pun tak tahu apa yang dia buat itu bid'ah. Dia ingat itu sunnah. Bila dia dah tahu bid'ah, dia dapat pula satu dalil yang baru, dia kata bid'ah itu hasanah. Jadi dia pun peganglah. Semua orang kata bid'ah ini ada yang wajib, lagi dia terpertahankan. Jadi kadang-kadang orang main-main dengan hukum agama kan. Ya. Kita pun boleh terima kata bid'ah yang Nabi cukup suka, bid'ah yang Nabi bagi galakkan, kebetulan kita tak buat. Bid'ah apa? Bid'ah dunia. Ini bid'ah lah, bukan? Bid'ah mana zaman Nabi ada? Bukan. Saya kalau pergi luar negara, saya suka pergi pasar bid'ah.
pasar yang handmade semua yang kedai-kedai umum tak ada ini, semua dia sendiri rika, itu seronok. Bid'ah dunia buatlah. Cina itu negara yang memang pakar bid'ah. Apa juga brand you bagi dia sekejap je dia buat lagi dahsyat lagi. Dia memang, tapi benda itu dibenarkan oleh